tajuk yang dibawakan pada hari ini sangat baik, sangat baik kerana sudah menyediakan para pelajar semua, para undergraduate semua tentang apakah keperluan pada masa akan datang. Dan saya dapati bahawa tajuk ini sebenarnya lebih kurang TS25 model 7 ya. Ya, betul. Jadi baguslah sebab sebelum ini untuk pengetahuan semua, penting tajuk ini, saya nyatakan dulu siap-siap, penting tajuk ini kerana kita ada program TS25 yang mana bila dekat sekolah mereka juga sedang membangunkan modul-modul ini. Kalau dulu kita selalu ada satu dilema di mana apa yang kita belajar di IPG tidak selari dengan apa yang berlaku di sekolah. Tapi dengan adanya TS25 dan mengambil modul daripada IPG, jadi dia telah menyediakan student-student IPG dengan apa situasi sebenar yang akan berlaku sekolah. Jadi bila pergi sekolah sudah maklumlah tentang benda-benda macam ni. Jadi insyaAllah kalau tak salah saya menjelang 2025 semua sekolah akan jadi TS25. Jadi satu design yang agak bagus untuk pelajar-pelajar. Okey, berbalik kepada reka bentuk sekitar pembelajaran bermakna. Apakah yang dikatakan dengan DLO yang baiklah? DLO yang baik, Digital Learning Object. Okey. Obviously saya metik kata-kata Dr. Ngau tadilah, user experience kita panggil. Pengalaman pengguna. At the end of the day, bila kita nak design DLO, siapa pengguna kita? Kita kena faham siapa yang akan melayari bahan tersebut. So maknanya kita kena kenal pasti, kenal pasti siapa target audience kita. Daripada situ kita akan memikirkan what kind of design yang mudah untuk mereka fahami. Kan kalau design kita tu young learners, kalau young learners kita tahulah mestilah sekarang bila saya kata design, dia bukan bermakna dari segi colours, dari segi kita nak pakai Photoshop ke apa, bukan. Maksud saya design di sini ialah dari segi navigasinya, image-image yang ada dalam tu. Kalau young learners, takkanlah kita nak pakai design reka bentuk yang agak sharp, macam website orang dewasa, mestilah kita ada keanak-anakan kan. Jadi design sebab mereka yang akan menggunakan bahan-bahan ini. Kalau mereka mungkin, saya tak pasti kalau PSMP ni sekarang adakah untuk primary dan secondary juga? Mereka adalah primary. So primary pun terbagi pada dua, lower primary, upper primary. So dia ada beza di situ. So kalau young learners, mungkin darjah 1, darjah 2 dia lagi strip down. Jadi button tak boleh banyak. Jadi kita kena faham siapa kita punya users, audience kita. Daripada situ kita akan tahu berapa banyak content kita nak buat. Dan perlu match dengan apa yang kita nak capai. Jadi di sinilah kemahiran, di sinilah perbincangan, di sinilah pengalaman bersama rakan-rakan pembelajaran bermakna untuk memikirkan apakah yang terbaik untuk membantu anak-anak murid kita menggunakan DLO untuk facilitate mereka punya learning. Jadi pertama yang kita perlu tahu ialah user experience. Bagaimana mereka akan menggunakan bahan tersebut, menggunakan DLO tersebut. Adakah lebih mudah untuk mereka jenis tab tu maknanya akan kita sediakan dalam bentuk mobile devices ataupun daripada laman web. Kalau kita tahu, biasanya kalau young learners kita sudah tahu bahawa mereka agak limited lah dari segi laman web. Kalau kita nak buat dalam bentuk laman web pun, kita kena fikirkan bahawa ia mudah diakses daripada telefon ataupun iPad ataupun tablet. Kalau dia terlalu berbentuk desktop, mungkin susah. Contohnya PowerPoint. Sebab PowerPoint pun boleh jadi bahan DLO kan, Dr. Ngau? Ya, betul. Jadi mungkin kalau kita boleh tengok, kalau anak murid kita yang learners yang kebanyakannya tak ada laptop, takkan kita nak sediakan bahan betul-betul like macam buka laptop cantik nampak PowerPoint tu, tapi bila buka dengan phone tak sama experience dia. Jadi kena tengok apa devices yang mereka ada. So saya bawakan kepada perkara kedua ialah devices. Pertama ialah user experience. Diorang suka bahan bentuk macam mana, reka bentuk macam mana, suka yang lagu, suka yang ada animasi. Dan keduanya dari segi devices yang mereka ada, dan ketiganya ialah vocabulary yang mereka biasa tahu. Kita kena tahulah, maknanya kalau macam tadi saya tengok kan, mostly akan menggunakan buttons,
mungkin akan menggunakan perkataan-perkataan pendek untuk menyatakan setiap button mereka nak klik tu apa dia kan. Jadi ini adalah benda-benda yang kita kena tahu, ringkaskan dan mudah difahami. Contohnya button home, next. Ini baru kita cerita luaran, belum isinya lagi. Isi tu panjang ceritanya nanti kan Dr. Ngau. Banyak perkara kita perlu ni lah. Tapi ni paling simple sebab apa yang capture untuk orang ataupun users kita untuk menggunakan DLO ialah presentation. Presentation terlebih dahulu. Presentation sebab especially young learners. Kalau presentation tak menarik pun mereka takkan rasa macam nak gunakan DLO tu. Kita punya bermakna tak bermakna ialah mereka menggunakan bahan DLO. So kalau mereka tak nak guna jadi kurang bermakna. Bukan sahaja ising ada makna, persembahan pun ada makna. So ini saya percaya dengan pelajar-pelajar sekian yang masih muda, idea yang fresh dan memang sangat kreatif, saya percaya banyak idea-idea untuk mencantikkan sesuatu presentation. Yang ini boleh belajar dan boleh ditambahkan skill lah dari masa ke masa. Kita pun dah banyak sekarang kan, kita ada Canva, kita pun ada PowerPoint pun sekarang dah banyak orang kongsi transition yang cantik-cantik, yang tema cantik-cantik kan, yang button klik sana klik sini, ada yang tema Squid Game lah, ada tema ni lah, mana yang bersesuaian lah sebenarnya dengan kaca kita, jangan tak sesuaian Jadi sekarang lebih mudah, cuma tailorkan kepada users kita yang learners dan mungkin upper primary. Sudah 3 lah kat situ Pertama tadi ialah dari segi user experience, kedua ialah dari segi devices yang mereka akan guna untuk melayari DLO itu ataupun menggunakan DLO itu, dan ketiganya adalah orang kata macam mana mereka nak menggunakan bahan DLO tu bahan DLO tu maknanya mudah difahami, jelas maksudnya macam Dr. Ngau pun ada sebut tadi, arahannya jelas, dan kalau mereka stuck mungkin ada hint salah satu DLO design. DLO ni saya boleh kata macam web design jugalah orang kata web design, salah satunya dah hint ataupun mungkin ada user support. Ini merangkumi kepada tak kira lah apa bentuk pun, mungkin ada yang nak buat e-book, ada yang nak buat ni, tapi konsep the whole DLO tu maknanya dia buka satu bahan tu, daripada dia diperkenalkan, dalam tu juga dia mengalami belajar sesuatu, dan di hujungnya ada some kind of like penilaian, assessment tu sama ada dia jawab quiz ataupun dia tak jawab quiz, tapi self assessment sendiri. Dia berfikir, ada soalan-soalan untuk menyebabkan dia menilai apa yang dia sudah pelajari. So ada beberapa peringkat. Ini yang saya faham dengan DLO lah. DLO ni maknanya satu sebenarnya macam satu bahan yang boleh merangkumi satu pembelajaran. DLO sangat penting especially bila pandemik kan, ramai guru kena buat Google Site sebab nak facilitate the learning, yang mana student tak dapat nak orang kata kelas, kita panggil istilah bahasa Melayunya kelas sederap ni maknanya on the spot, face to face, masa itu juga online. Masa tu juga bersemuka boleh, tapi ramai student tak dapat, jadi guru paksa sediakan bahan, ada video. Orang kata konsep DLO paling ringkas kan, paling ringan, yang paling mampulah dalam keadaan pandemik yang mengejut hari itu, guru buat ada videonya, ada assessmentnya, ada penerangannya dan ada kuisnya. Tapi untuk kita menjadikan dia lebih bermakna, maknanya dia tak nampak lah macam Google Site ada video, ada bahan, ada kuis. Itu terlalu obvious kan. Ini maknanya DLO ni satu bahan pembelajaran tapi tak nampak dia macam satu resource. Macam dia ni satu CD rujukan ataupun website rujukan. Dia lebih kepada macam dia pergi tu macam dia pergi satu permainan. Tapi sebenarnya dia sedang belajar satu topik. So itu maknanya DLO. Jadi creativity. Macam tadi ada yang tunjukkan tu, dia macam mari ke zoo ke something. Jadi dia sebenarnya macam melayari zoo, di jalan-jalan, lepas tu ada soalan. Kalau kita perasan kan
kadang-kadang macam Legoland ke, kalau zoo ke, kadang-kadang kan mereka ada satu area tu yang mana macam student macam sebenarnya diorang pergi what do we call dia macam tengah buat macam adventure lah, macam adventure. Jadi adventure tu dia ada kuis, tiba-tiba ada macam tahukah anda, tiba-tiba mengapakah terjadi. Biasanya ini DLO ni sebenarnya kita boleh dapat banyak pengalaman dan pengetahuan sebegini. Apakah DLO yang baik bila kita pergi tempat-tempat yang tourist attraction, pergi zoo, macam yang tu pun agak best lah kalau kita pergi sea life dekat Legoland kan. Itu pun antara tempat-tempat yang banyak lah konsep-konsep DLO tu ada. Jadi itu DLO lah. Jadi beberapa perkara yang kita kata reka bentuk persekitaran pembelajaran bermakna. Okey. Saya juga nak bawakan kembali sikit lah, nak ulas sikit tentang ada soalan tadi kan, ada yang bertanya, tadi ada diajukan pada Dr. Ngau. Saya juga ada beberapa idea lah, katakan yang tadi tentang masalah di luar bandar kan, di luar bandar atau remote areas, mereka tak ada internet. So bila kita sebut tentang nak menggunakan DLO ni, kita perlu take note bahawa dia ada macam-macam kategori. Okay, ada yang berbentuk perlukan internet access, ada pun yang tak perlu, macam e-book pun masih boleh function, dia ada hyperlink. Dia mungkin kalau e-book tu dibuat dengan iPad, tapi iPad tak boleh lah, mereka tak boleh, mungkin student tak adalah iPad kan di remote areas. Maknanya mungkin kalau e-book simple, even daripada PowerPoint pun boleh buat e-book sebab dia hanya PDF, ada hyperlink. Kalau dia boleh embed video pun boleh, tapi tengok storage lah. So maknanya kalau dia offline pun mungkin setengah keadaan, kalau remote areas mungkin dia boleh akses secara offline. So mungkin boleh share bahan tu, kita nak communicate dengan dia orang tak dapat kan. Ada yang saya pernah jumpa, ada seorang cikgu ni, dia bekalkan SD card. Okay, dia simpan. Okay, kalau dulu kita kata istilah dia pen drive bahan. Ni ada cikgu, dia buat projek dan menang pertandingan inovasi. Dia buat apa? Senang saja, dia cuma supply SD card. Saya tak ingat nama cikgu, tetapi cikgu tu kat Perlis lah, seorang guru PSB. Dia bagi nota-nota VSB dalam bentuk SD card. So dia bagi SD card dekat murid dia, SD card dalam 500 megabyte kalau tak silap. Dalam tu semua ada bahan-bahan, murid boleh tengok secara offline. Maknanya bahan DLO masih boleh sediakan dengan syarat kalau murid masih ada devices. Kalau mereka masih ada devices. So mungkin boleh fikirkan jugalah antara bentuk-bentuk DLO yang mungkin not internet based, not internet based pun boleh gunakan lah. Kalau ini menepatilah konsep sebenar DLO, Dr. Ngau. Yang penting ialah penggunaan digital untuk mewujudkan learning. Learning tu berlaku dan bermakna tak bermakna bergantung kepada adakah murid dapat menggunakannya dengan baik dan adakah objektif pembelajaran tu tercapai. So objektifnya tercapai, okey, katakan murid boleh mengenal objektif, jadi aktiviti itu kena sampai. Jadi mudah. Dan mengikut pengalaman saya lah, bila kita sebut DLO ni, ramailah kita tak bila kita sediakan suatu bahan lah, bukan saja DLO, apa saja. DLO ni salah satu kategori bahan, dan apabila kita memberi bahan, kita jarang collect feedback. Feedback ni bukan maknanya interview ke, kena jawab survey ke, tak semestinya. Feedback can be simply as just an oral feedback. Pun boleh terima. Kita kata student's voice. So kalau bila kita bagi sesuatu DLO, kita perlu sentiasa dapatkan feedback. Kalau kita tengok kat website ke, orang buat app ke, kan selalu dia tanya write a feedback. So sama kita dengan guru, kita selalu dapatkan feedback. Sebab tujuan utama kita membuat persekitaran pembelajaran bermakna, kita buat DLO ni at the end of the day untuk murid. Kalau murid menghadapi masalah ataupun mereka ada cadangan ataupun there's something for them to say, so kita boleh develop bersama-sama dengan murid. Maknanya kita tak nak macam teacher centered tapi student centered, tapi bergantung kepada keadaan. Sebab kadang-kadang kalau kita tanya murid pun dia akan minta yang bukan-bukan kadang-kadang, yang mungkin sebab dia not so aware of what learning they have to
undergo kan, mereka kena belajar kan. Jadi kena matchkan dengan apa yang mereka patut belajar dan bagaimana cara mereka nak belajar. Ini yang bermakna, meaningful learning. Betul-betul mempelajari apa patut pelajari, mengalami experience. Okey, sebelum ni saya dah cerita pasal design dia, pasal users dia. Sekarang dari segi content dia. Dari segi konten dia maknanya, bila kita sebut bermakna, bermakna tu maknanya dia menghadapi, dia ada hands on. Bila kalau digital learning, bila kita kata digital learning, takkan dia nak hands on kan, kita nak cerita zoo tapi kita kata hands on. Bukan hands on yang dia pergi tengok haiwan depan mata, tapi we try to create as much as possible as if they are undergoing macam benda tu ada depan mata. So we can use bahan media yang boleh trigger dia punya senses, macam dia nampak, dia dengar, dia lihat, dan ataupun boleh ajukan soalan-soalan yang relatable. Di mana kan anda pernah nampak anda ada kucing, contohnya, berapa ekor kucing anda, contohlah, contoh. So sekarang ni sangat penting buat konten yang relatable. Unless kalau memang kita punya main objektif untuk tu ialah untuk expose to the global world, mungkin tak dapatlah nak relatable sangat, tapi ia pun penting. Tapi kebanyakan daripada silibus kita lebih kepada relatable content yang mereka boleh relate, barulah mereka rasa bahawa they are learning for real life situation. Kita tak nak lagi not real life situation. Macam kadang-kadang kalau zaman saya ataupun zaman sebelum ni, kita selalu tanya kenapa kita nak belajar fizik. Balik rumah kita tak ada pun ukur pintu terbalik ke apa kan, contohnya kan, tergesek ke apa kan, tak ada pun ukur sampai ni kan. Tapi sebab kita hanya menghafal formula, ini bagi kebanyakan situasi. Sebenarnya cikgu-cikgu yang hebat ada kaitan situasi sebenar, tapi satu loophole yang berlaku dalam bidang pendidikan kita ialah kita nak result cepat. Kita tak nak dia experience sangat, tapi at the end of the day tak hafal pun formula. Tapi sebenarnya when you experience something very deeply, deep learning tadi, you akan mudah hafal sebab you experience it. Macam dengar lagu kan, you keep singing it. You singing, you nyanyi, lama-lama you hafal. Walaupun you tak faham. And then comes the second part, translating what the words mean. Macam itulah experience. So maknanya trigger the senses, bagi dia rasa-rasa betul-betul dia pergi website kita atau bahan kita tu, dia betul-betul pergi daripada satu tab ke satu tab, daripada satu page ke satu page. Kalau saya boleh kaitkan dekat sini, Dr. Ngau, dalam situasi kebanyakan student kita, saya tahu ni ramai yang buka TikTok. Ramai buka TikTok kan. Saya sendiri pun memang ada TikTok account, Coach Sherry, saya ada 80,000 followers dalam tu. Saya pun belajar macam mana nak hook people untuk sentiasa keep coming back to my TikTok account. So apa yang saya nampak ialah kita kena bagi teaser, kena pandai bagi teaser, kena untuk dia pergi to the next step. Bukannya macam satu part habis macam tu. Ini salah satu cadangan dari pengalaman saya, perkongsian. Yang kita kena pandai hook. Istilahnya hook ni macam menarik dia untuk ada tendensi untuk keep going dengan kita punya website tu. Dan saya nampak kalau tengok dekat zoo tadi ada tab-tab tadi, kalau pandai mungkin boleh buatkan macam dia station 1, 2, 3 apa semua. So kalau dia dah klik satu button, satu tab tu, macam dia baru complete 3 bullets. So dia pergi to the 4th. So dia tahu dia need to accomplish by the end of the day. Ataupun mungkin di hujung tu ada reward. Reward, you can get some kind of like a badge untuk kalau you berjaya selesaikan semua maklumat-maklumat, pergi ke semua info-info yang you kena pelajari. So ini design, dari segi design dia. So kena pandai hook lah. I hope tak banyak sangat lah dan mengelirukan apa yang saya katakan tadi. Sedikit sebanyak bagaimana nak memastikan dialog kita bermakna. Saya boleh ringkaskan di sini, boleh katakanlah roughly sebenarnya 50% ialah dari segi kita mempersembahkan bahan dialog kita, dan 50% tu konten dia.
konten dia, mana yang penting, mereka rasa mereka seolah-olah mengalami, mereka boleh relate dan mereka nampak purpose of learning. Mereka nampak, even kalau kita kata matematik sifir pun bukan setakat hafal sifir, tapi dia nampak, oh iya macam ni lah kan. Kalau kita bawa objek pergi hutan, so kalau tak cukup bilangan dia, so kita kena kali baru betul supaya kita tak boleh survive dalam hutan. That's why pentingnya kemahiran matematik ataupun wang ringgit supaya kita tak kena tipu ataupun supaya kita tak rugi, kita untung. That's why ada tajuk kewangan. So walaupun orang kata pelik, tapi saya rasa sangat penting. Inilah realization yang kita hadapi. Kita tak nak lagi 1+1 dia belajar macam tu je, tapi dia tak dikaitkan dengan kehidupan seharian. Selalunya student kena struggle sendiri. So sebenarnya kita try to improve our education system. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan sedikit sebanyak tentang DLO ni lah. Kasihkan bentuk sekitaran pembelajaran bermakna. Baiklah. Terima kasih atas perkongsian yang sungguh lengkap tadi, daripada user experience kepada devices, vocabulary, presentation dan sebagainya. Tapi saya ada satu soalan. Seperti yang kita tahu, kalau kita tambah lagi banyak komponen interaktif dalam satu laman sesawang, contoh kita mahu buat satu laman sesawang, bila kita tambah laman komponen interaktif dalam tu, apa strategi ataupun tips yang Encik Herian boleh bagi untuk memastikan komponen interaktif yang kita masukkan tu cukup dan dapat mencapai objektif kita bangunkan laman sesawang tersebut, supaya komponen interaktif tu tidak terlalu mengganggu ataupun tidak terlalu sikit? Okay. First, yang pertama, balik kepada devices tu, kita tengok what is the minimum requirement, what is the maximum, the minimum requirement. Kita kena tengok devices yang murid kita ada, ataupun kita punya target users lah. Jadi kita tahu how much interaktif content kita nak buat kan. Kalau mereka semua di kalangan yang memiliki iPad Air, we can go to the fullest lah kan. Tapi kalau kita tahu mereka mungkin setakat phone, mungkin phone biasa apa semua, so kita kurangkan. Kalau ada GIF pun dah okey, GIF pun dah okey, pastikan saiz tidak terlalu besar. Yang ini agak subjektif, kita kena tengok tengok users kita lah. Maknanya kita kena tengok capability of their devices. Itu kita punya main consideration, capability of devices. Dan satu lagi, dalam keadaan tertentu sebenarnya, kalau kita buat satu website, kebanyakannya kalau kita download sebagai e-book ataupun PDF, semua link-link tu sebenarnya dia clickable. Dia akan jadi hyperlink between the pages. As long as memang link-link dalam website tu sebenarnya adalah between the pages, bukannya outside link ataupun external link. So tak ada masalah dekat situ. Maknanya ada pilihan, masih ada. So kena play around dengan 2-3 types of media we can present from the same DLO. Tapi untuk ni saya rasa kita fokus pada satu. Let's say kalau dia website, jangan terlalu loading tu terlalu lama. Kita kena try banyak kali, kita sendiri guna. Cuba try dengan hotspot. Ini perkongsian Kongsian. Saya pun bila design something, try with the hotspot. Buarif kalau saya dekat kawasan internet lemah, kalau gambar pun tak loading, sebab ini boleh nak bermakna tu tak sampai sebab student dah give up. Ini yang berlaku zaman pandemik sebenarnya. When the teachers are designing content, bila nak loading tu pun lama, dengan video tersekat-sekat kan. Jadi itu yang menyebabkan mereka tak ada motivasi, tak rasa nak ni. Saya nak cerita juga. Macam PowerPoint yang sedang dipaparkan ni, I like it because kenapa? Tengok warna dia, putih dan kuning. Kuning dia tebal, tulisan dia besar. Ini antara benda-benda yang banyak saya advise lah kepada rakan-rakan guru kita. Ialah bila zaman pandemik ni, everybody has to keep up. Jadi banyak benda-benda baru kena belajar lah. Tapi kita boleh share lah. Antara satu sebabnya ialah penggunaan warna dan juga tulisan tu. Kena jelas. When a teacher is sharing a PowerPoint, satu page tu macam dia nak share essay dalam tu, memang sakit mata. Dan mereka pun menggunakan phone saja, dia tak nampak. Ini antara benda-bendanya lah.
Jadi kadang-kadang kalau dia tak ada animasi, yang penting perkataan nak tunjuk tu jelas. Animasi tu sebenarnya untuk attract, tapi attract tu takkan sampai kalau dia tak nampak pun apa patutnya dia nampak. Maknanya purpose over design. Seperti kata-kata interview Adele. Purpose style. Wait. Dia kata comfort over style. Itu Adele. Tahu kan single Adele kan? So comfort over style. Tapi dalam situasi DLO ni maknanya meaning over presentation. Meaning over presentation. Makna dulu baru presentation. Okay? So maknanya kalau tak pandai design tak apa. Yang penting orang nampak tulis apa tu. Jangan nanti design meletup tapi orang tak nampak tu tulis apa. Okay. Okey, terima kasih Encik atas penjelasan yang jelas tadi. Jadi kita tahulah, so untuk kita pastikan strategi yang kita dapat gunakan adalah dengan design yang bagus dan kita kena banyak percubaan dan kita perlu dapatkan feedback orang lain kan. Okey, saya ada satu lagi soalan. Disebabkan kami punya tugasan ini berfokuskan kepada pembinaan laman sesawang. Apa cara yang kita boleh buat untuk pastikan laman sesawang kita tu tidak diganggu oleh macam iklan atau benda-benda lain yang tidak diperlukan? Sebab ada setengah laman sesawang akan ada iklan yang mengganggu di tepi-tepi ataupun pop-up. So apa teknik yang kita boleh gunakan untuk pastikan kita tak ada iklan tu? Okay. Kadang-kadang gangguan-gangguan iklan ni tengok daripada website builder yang kita guna. Okay, that's why the easiest and the safest way biasanya orang akan guna Google Site, sebab Google Site dia tak ada istilah iklan-iklan semua ni. Dan kita kadang-kadang kita juga boleh gunakan yang free lah, macam Wix website. Macam saya punya website pun gunakan Wix, kita boleh gunakan Weebly. Ya, dan latest ni saya banyak main dengan buat apps. Kita boleh buat apps, maknanya kita pun boleh buat DLO dengan apps yang internet base. Yang internet base ni maknanya dia macam add to home screen. Faham kan maksud saya? Kadang-kadang ada certain website tu maknanya kita tak perlu buat turun daripada Google Play Store ataupun daripada App Store, tapi dia sebenarnya daripada web, tapi kita gunakan internet browser dalam phone kita add to home screen. Dia jadi macam web app. Satu current situation sekarang yang berlaku ialah kebanyakan kita dah masuk kepada budaya web app, yang mana kalau kita ada Chromebook, Chromebook dah banyak buat web app lah. So maknanya gunakan, saranan saya gunakan website maker yang memang tak diiklan base. Jangan pergi yang pelik-pelik. There is a number of website, especially macam wix.com. Kita ada kita ada Google Site. Kita juga boleh gunakan, kalau nak buat apps kita gunakan Glide Apps, sebab Glide Apps ni bukan saja untuk buat app dekat phone, tapi dia juga untuk web app. Maknanya untuk paparan tablet dan juga desktop. Maknanya dia layout dia boleh orang kata adjustable lah to different orientations. Glide Apps. So yang ini memang bukan iklan base, dia tak ada iklan. Dia memang free to everyone. Jadi maknanya kena pilih website builder yang betul, insyaAllah tak ada iklan, kecuali lah outside factor. Maknanya komputer orang nak mengguna tu sendiri yang datang pop-up lah apalah, itu mungkin masalah browser dia, bukan website yang kita buat. Sebelum saya menutup tirai perbincangan kita pada hari ini, saya membuka peluang kepada peserta webinar untuk mengemukakan sebarang persoalan yang timbul sepanjang perbincangan kita sebentar tadi. Okey, dipersilakan. Keliru Okay, so maybe dari segi PJ tu lah. Kalau PJ tu tengok keadaan lah. PJ kan dia meluaskan, ada yang jenis gerakan, ada yang jenis sports, mana sport spesifik. Tapi mostly dia lebih kepada berbentuk kemahiran membaik. Kalau sport spesifik, membaling kan, dekat bola dan sebagainya, peraturan-peraturan sukan. So yang ini saya tak pasti kalau mereka ada belajar juga dari segi facilities sukan ataupun sukan kan. Ini sebenarnya boleh juga buat flash games yang akan reward once they understand
konsep, sebab dia banyak deal dengan objek kan. Bila sukan dia banyak deal dengan objek-objek sukan. So saya tak pastilah, kalau mereka bagi saya konteks mungkin I know what to talk about, itu je lah. Okey. Mohon pelajar sama ada sains ke matematik atau PJ boleh ajukan soalan kepada Cik Herian tentang sebarang pembangunan laman web, DLO. Ada soalan? Assalamualaikum. Saya ada soalan. Biasanya student dah biasa untuk buat website tu menggunakan laman Google Site sebab lebih mudah dikendalikan. Selain daripada Google Site, ada tak website lain yang menarik dan mudah dikendalikan untuk menghasilkan satu website yang menarik? Okay, setakat ni saya jumpa Wix lah. Wix kita ada banyak pilihan. Kalau nak masukkan cuma Wix dia memang target kalau Google site ni dia memang target untuk minimum the most minimum requirement. Jadi that's why dia tak design lah yang ada flash open itu, ada transition dia, that's why dia macam buka gitu je. So kalau yang ada transition sikit macam wix.com. Tapi wix.com kena pandai pilih lah, jangan terlalu banyak animation. Dan bila kita nak design tu, ambil lah template untuk children pun ada banyak. Children's learning. Kalau kita nak berbentuk web app, kita boleh pakai Glides app Glides app, glidesapps.com, glidesapps.com. Yang ini pilih yang Glides page. Dalam tu ada banyak. Cuba cari yang template untuk education ataupun mana-mana template tapi dia sebenarnya macam web design. Ini antara 3 lah yang sebenarnya saja paling mudah kalau nak buat. Weebly pun bagus, weebly.com. Ini yang paling basic lah. Cik, kita ada soalan daripada chat. Okey, soalan ni daripada Ili Tihani dari kelas Sains 2. Ili minta untuk melihat contoh website yang cik telah hasilkan, boleh ke? Okey, saya cuba buka Okey, saya cuba buka dekat Okey, cuma bear in mind sebab saya punya target audience is not children lah. Saya kepada guru. Okey, bila guru lebih kurang, kejap saya tengok ni boleh nampak saya punya ni Ya, boleh. Boleh Boleh. Okey. Sebab saya jarang guna Zoom ni, I'm not so sure whether I'm sharing the right tab. Okey, tapi ini lebih kurang. Okey, saya sebab saya punya website ni dia lebih kepada untuk guru dan saya ada members lah, membership kind of package yang mana guru-guru yang berminat mereka boleh join. Yang serius saya betul-betul ajar lah. Jadi saya ada VIP tu maknanya control users punya login lah. Saya terus ada blog is the first thing diorang akan nampak. Maknanya homepage saya sebenarnya blog sebab cikgu nak cari bahan rujukan. So saya mana bahan-bahan bacaan Okay, alright. Ini antara website. Okay, muka saya dengan sebesar-besar alam kat situ, jadi they know who I am. They know the creator of this website. It's very important sebab sebab bila kita design website, macam saya kenal lah user saya cikgu, so dia nak tahu tajuk-tajuk kecikguan ni, terbaik PK21. Okay, tajuk-tajuk yang paling hangat pun PDPR. Saya ada sikit tentang tajuk-tajuk popular, 31 cara mengawal murid dalam kelas, panduan langkah demi langkah, pembelajaran terbeza, dokumen. Ini antara artikel-artikel saya famous lah.
Okay. Dan saya ada ini sajalah, I keep it simple. They just want to read something. Cuma saya baru tambah TikTok, saya Show ni saya punya podcast. So dia ada banyak kind of media they can consume. Dia boleh baca, dia boleh tengok video. TikTok feed ni ada problem at the moment. I'm still working on it. Sepatutnya TikTok feed saya semua latest update nanti. Dah boleh buka. Okay, so ini antara video TikTok kan. Kadang-kadang dia orang malas, dia nak terus tengok je daripada website. So ni yang saya buat lah. Saya nak ajar cara nak buat app macam ni. glidsapp.com, tu URL dia. Login. Yang dah sampai berapa puluh ribu views. Pilih antara Glide app ataupun so ini TikTok feed, Show. So they get very excited lah. Many of the saya juga ada podcast. Podcast ni satu budaya yang dah biasa dekat overseas, tapi dekat among Malaysian teachers tak berapa expanding lagi ya. Sebab saya ingat masa saya belajar dekat UK dulu, saya dulu pernah training program untuk TESOL tahun 2006. Masa tu podcast is normal sebab people like to macam walk, yang pergi kerja apa semua, they like to listen to something. Kita we like to listen to something but it's era FM. Ataupun mungkin hits.fm, tapi diorang suka dengar like macam people talk about something, macam show lah. Kita tahu kan, saya rasa generasi muda tahu what podcast is, cuma yang generasi kami ni mungkin tak berapa biasa. Tapi saya memang suka budaya podcast ni sebab saya tak suka buat something tanpa mendengar something. Saya lipat baju ke, saya berjalan ke, when I'm driving I like to listen. Saya tak nak dengar benda random. I like to design. The word is design. I like to design what I listen to. I don't like to listen to something like very random. I like to design what I'm listening to. Itu style saya lah. So saya sebab saya, that's why kita kena kenal audience saya. Kita tahu cikgu, so tajuk-tajuk saya cikgu, konten semua cikgu. Saya tak ada tunjuk gambar anak saya makan aiskrim kan. This is what we call niche. Istilah hipster untuk golongan muda sekarang. Kalau audience tu dia panggil niche. Niche ni target audience. So kalau murid kita pun kita kena ni, jangan kita campur semak-samun dalam kita punya DLO tu ya. So kita keep it betul-betul for learning. Even kalau we want to make it commercial pun, bio saya buat simple macam ni ya. Tapi this is I need to improve on sebab too many tags. Okay, too many tags. Sebenarnya ada design baru lagi. Kalau kat Canva ada proper resume lah, tapi I haven't got the time to do it. So this is basically my design. Kalau dia dalam bentuk web, adalah tapi saya tak dapat tunjuk kat sini. So this is tengok dia kalau macam ni, ini very important. Macam tadi pun yang contoh Dr. Ngau tunjukkan, kalau dia warna hitam kan, bila dia, so they know where they are. So ini very important kalau macam dekat ini you kena tanya juga sebab kalau dekat Google site tu dia ada banyak jenis design. So ada yang dia letak garisan kat bawah kadang-kadang kan, garisan, ada yang dia block terus color macam ni. I think kalau block color ni lebih nampak. Tapi kalau student okay. So the keyword here is feedback. Okay, try with 1 or 2 students or more yang kita boleh jadikan macam uji kaji kita lah, minta mereka bagi feedback. Always collect feedback. The best feedback giver yang boleh bagi feedback kat kita, obviously the students, not our friends. Our friends is they are adults. Even when they say, even saya tadi pun cakap macam ni, tapi sebenarnya the best feedback givers memang students yang age like. Okay, itu sajalah. Encik, kita ada lagi 2 soalan tambahan. Nampaknya mereka ni tertarik dengan website Encik. Okay, soalan tadi tambahan daripada Ili. Dia tanya Encik hasilkan website ni guna apa ya? Dan ada satu lagi soalan daripada Anas. Berapa Encik bayar kos untuk domain website ni? Okay, the domain is RM74.90. I know exactly because the time is up. Saya dah kena renew bulan 4, dapat notification dah pun. Okay, domain basically domain biasanya kurang dari 100 lah. And then usually kadang-kadang ada yang bagi diskaun kalau you renew tu 3 years terus dapat.
lebih murah lah. Sebenarnya domain ni tak mahal lah, setahun dalam 70 lebih. But my advice is this is because saya buat ini untuk my own project and then for my own benefit, so that's why I can spend. But if you are using it for class project and everything, you don't have to go that far. Don't have to go that far, sebab Wix.com ni boleh dia boleh hasilkan template macam ni juga, tak ada masalah. Yang bezakan domain dia, certain features dia, like of course kalau free ada limit berapa banyak video you boleh upload. Ada certain business features for marketing purposes. Itu I need them lah for my own use. Tapi untuk students tak perlu. Tapi boleh can create a design like this, no problem. Maybe much better lah daripada ni. Ada banyak lagi design lebih baik. Ni pun saya dah rindu berapa kali dah. Because I'm collecting feedback. Sebab ni ada yang kata tu flashy, tu ni apa semua. So I keep it simple je macam tu. Last letak colour pink kat situ. Okay. Baik Encik. Saya ada satu lagi soalan terakhir. Ini daripada saya sendiri. Saya rasa menarik lah Encik boleh masukkan TikTok kat sini. Jadi soalan saya, TikTok tu Encik update secara berkala atau ada cara untuk kita automatic? Bila Encik upload kat TikTok, kat sini pun akan automatic upload. Dia sebab feed. Bila feed reader ni, once kita upload kat TikTok, dia memang akan terus ni. Dia sama macam Instagram feed. Dia ada banyak feed. Kita panggil feed ni maknanya feed reader. Kalau dulu kita ada reach reader, mana kita post dekat blog ke apa, nanti kat website kita akan muncul. Okay, tapi kalau dekat ni, feed ni ada banyak sebenarnya provider yang mana kita buat satu website, dia akan boleh pull content daripada tengoklah social media kita apa, mungkin Facebook post, YouTube post, so dia akan masukkan feed tu. Dan feed ni biasalah apa ni orang kata tag tech developers ni, when they create something wonderful macam tu, of course for business purposes, so of course ada limitations lah. So macam tadi saya buat feed tu, maknanya kalau dah berapa banyak orang layari feed reader tadi tu, so dia akan tiba-tiba dia akan off, tak ada papar apa-apa, because they want us to pay if we want to let more visitors to watch our content. So ini benda-benda yang limitation dia lah. So yeah, memang dia akan, once kita upload kat TikTok dia akan ni, sebab dia automatically pull je dia content tu. Dia sama untuk Instagram, Facebook semua. Tapi itu untuk watch kita punya TikTok je tau, bukannya navigate the whole TikTok kita video orang dan sebagainya. Sebab kalau sebab saya tahu audience saya, dan saya banyak guru dan mereka many people are still skeptical lah about having TikTok in their phones, tapi they enjoy TikTok yang kita post kat Facebook. Sebenarnya dia orang suka tengok video-video kat Facebook, tapi they don't know those are from TikTok. They want to watch TikTok videos posted on Facebook. Sebab cikgu sekarang dia punya social media terbesar dia Facebook, not TikTok. Tapi generasi muda dia don't have Facebook, something like that. So I give the solution on my website. Saya tarik konten-konten TikTok. Okay, baiklah, terima kasih.